falsafah. Falsafah bermaksud kecintaan terhadap hikmah dan ahli falsafah bermaksud orang yang menyintai hikmah. Berdasarkan etimologi ini, terdapat dua perkara utama, iaitu kemungkinan menyintai sesuatu walaupun tanpa memilikinya, dan yang kedua ialah hikmah yang digunakan dalam konteks aktiviti intelektual dalam apa jua bidang ilmu, pemahaman, pengalaman moral, pencambahan sudut pandangan dan sikap yang membawa kebahagiaan. Terdapat pelbagai definisi ilmu falsafah yang masing-masing berbeza menurut apa yang diutamakan oleh penciptanya. Pengaruh keyakinan hidup seseorang ahli falsafah, begitu juga dengan keadaan ia beragama serta kepercayaan terhadap konsep ketuhanan sebagaimana yang disebut dalam agama atau tidak, dan yang selalu disalurkan ke dalam kata-kata yang digunakan untuk meringkaskan pengertian falsafah itu. Mari kita kenali siapa itu Ibn Sina. Baik, Ibn Sina merupakan salah seorang tokoh ilmuwan Islam yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya kepada tamadun Islam sehingga sekarang pemikirannya ini masih dijadikan rujukan, terutamanya dalam bidang perubatan. Ibn Sina juga pakar dalam ilmu falsafah. Beliau telah menyatakan beberapa pandangan tentang jiwa manusia, logik dan sebagainya. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam tentang Ibn Sina ini, mari kita kenali biodatanya terlebih dahulu. Nama sebenar Ibn Sina iaitu Abu Ali Al-Husain Ibn Abdullah. Ibn Sina adalah nama lengkap Ibn Sina. Beliau berbangsa Parsi dan dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan 980 Masihi dan wafat ketika 428 Hijrah bersamaan 1037 Masihi, bertempat di Isfahan berdekatan dengan Bukhara iaitu Turkistan. Ayahnya bernama Abdullah yang berasal dari Bait, seorang gubernur di zaman kerajaan Samaniyah. Ibn Sina lebih dikenali di barat dengan nama Avicenna. Macam mana dia punya sikap Ibn Sina ini? Kepribadian beliau iaitu yang pertama, tekun mempelajari ilmu. Beliau pernah membaca buku berkenaan metafizik karangan Aristotle sebanyak 40 kali. Yang kedua, taat beragama. Beliau sentiasa berdoa kepada Allah terutama apabila menghadapi kebuntuan, dan beliau juga sering pergi ke masjid untuk mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beliau adalah seorang yang pintar dan berjaya menguasai pelbagai ilmu nakliah, yakni bermaksud ilmu agama ketika berusia 18 tahun. Dan yang terakhir, berkreatif. Beliau telah melakukan pelbagai penyelidikan dan menghasilkan karya dalam pelbagai bidang. Latar belakang tokoh ilmuwan Ibn Sina adalah sejak kecil lagi beliau sudah mempelajari bahasa Parsi dan Arab. Seawal 10 tahun, beliau sudah menghafal kitab Al-Quran, dan pada seawal 16 tahun, beliau mempelajari ilmu falsafah seperti logik dan politik daripada guru beliau iaitu Abu Abdillah An-Natili. Dan pada ketika itu, beliau dilantik sebagai Perdana Menteri sebanyak 2 kali dan menjadi ahli pemerintah Syamsul Audaulah di Hamadan. Kematian pemerintah tersebut telah menyebabkan beliau dipenjara sebanyak 4 bulan. Sepanjang tempoh beliau di penjara, beliau telah menghasilkan 3 buah buku. Setelah beliau dibebaskan, beliau kembali ke tempat kelahirannya dan berkhidmat sebagai doktor perubatan. Kecintaan beliau terhadap ilmu membuatkan diri beliau untuk terus meneroka ilmu falsafah dan ilmu. Sumbangan Ibn Sina yang pertama iaitu dalam bidang psikologi. Ibn Sina merupakan seseorang yang telah memulakan syarat-syarat dalam neuropsychiatry, iaitu daripada khayalan, penyakit anjing gila, mimpi ngeri, kemurungan, lumpuh, strok, gayat dan gegaran. Beliau juga telah menyediakan beberapa kaedah rawatan. Ibn Sina telah menemui ilmu yang dikenali sebagai psikosomatis, iaitu berkaitan antara psikologi dengan kesihatan. Ibn Sina juga telah menjelaskan pentingnya emosi dalam memulihkan individu yang mengalami gangguan psikologi. Minatnya yang mendalam dalam bidang yang berkaitan dengan kesan akal ke atas jasad menyebabkan banyak daripada karyanya berkisahkan gangguan psikologi. Yang kedua iaitu ilmu logik. Logik berasal daripada perkataan Yunani iaitu logos yang bermaksud pemikiran, penyataan dan pengucapan. Ibn Sina menyatakan bahawa logik merupakan kunci falsafah. Pencarian ke atasnya merupakan kunci kebahagiaan manusia.
Logik membantu menarik konsep-konsep dan penilaian yang belum diketahui dari konsep-konsep dan penilaian-penilaian yang sudah diketahui sehingga meningkatkan pengetahuan kita. Sebagaimana menurut Ibnu Sina, pengetahuan dapat dicapai melalui penggunaan logik. Seterusnya, fungsi logik adalah membuka jalan untuk mengetahui sifat-sifat dasar sesuatu dengan menggambarkan sifat-sifat dasar tersebut sebagai subjek dan predikat, individual atau universal atau particular. Seterusnya, tujuan utama logik adalah menyediakan kita beberapa aturan yang akan menguatkan kita supaya tidak melakukan kesalahan penalaran. Ini jelas menunjukkan bahawa logik tersebut merupakan sistem formal dan tidak berkait dengan kebenaran atau kesalahan. Yang terakhir, ilmu pengetahuan didasarkan atas pengalaman dan penalaran. Ilmu pengetahuan merupakan objek, pertanyaan dan premis-premis. Ilmu pengetahuan yang berbeza mempunyai kedudukan hierarki yang sesuai dengan objek bahasanya, di mana perkara yang lebih abstrak berada di kedudukan paling tertinggi. Logik mempunyai persamaan khusus dengan matematik. Tetapi menurut Ibnu Sina, ilmu matematik memiliki kapasiti yang dibentangkan oleh deria dan dikawal oleh imajinasi. Sementara itu, ilmu logika hanya wujud dengan intelektual murni. Oleh itu, ilmu logika lebih formal daripada matematik sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada. Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang falsafah yang seterusnya ialah kritikan pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina pernah mengkritik pandangan Aristotle tentang bintang menerima cahaya dari matahari. Menurut pandangan Ibnu Sina, bintang adalah diri bercahaya, bermakna bintang memantulkan cahayanya sendiri. Selain itu, Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. Bagi Pythagoras, sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Berdasarkan pandangan itu, maka Imam Al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Ini kerana Tuhan merupakan zat yang maha berkuasa dan pencipta alam ini. Walau bagaimanapun, Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Dalam buku An-Najah, Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai wajib al-wujud ialah satu. Situasi ini membawa maksud manusia haruslah menyembah hanya kepada Allah yang satu dan paling agung di muka bumi ini. Allah juga yang telah menjadikan semua makhluk dan alam ini mengikut apa yang dikehendakinya. Menurutnya lagi, Allah tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun, dan beliau turut menegaskan bahawa segala yang wujud, mukmin al-wujud, terbit daripada wajib al-wujud yang tidak ada permulaan. Dalam bidang falsafah masih digunakan sehingga hari ini. Antaranya Kitab Asy-Syifa dan Kitab An-Najat. Kitab Asy-Syifa, beliau bermula untuk menyusun Kitab Asy-Syifa pada 1014 dan menyelesaikannya lebih kurang 1020 dan menerbitkannya pada tahun 1027. Karya ini merupakan titik puncak falsafah dalam Islam. Buku ini adalah karya utama Ibnu Sina pada sains dan falsafah. Asy-Syifa terdiri daripada 18 jilid yang membincangkan tentang fizik, metafizik, logik dan matematik dalam perbahasan Latin. Kitab ini dikenali dengan nama Sanatio dan Sufficienta. Hal ini dipengaruhi oleh ahli falsafah Greek kuno seperti Aristotle, Yunani pemikir seperti Ptolemy, sebelumnya Parsi dan ahli sains Muslim, dan ahli falsafah seperti Al-Khindi, Al-Farabi dan Al-Biruni. Ringkasan kajian dalam Asy-Syifa juga dimuatkan dalam buku An-Najat, khusus mengulas tentang fizik dan metafizik dan dicetakkan di sebuah percetakan batu di Tehran. Manakala, bidang logik dimuatkan dalam buku Al-Buhrain dan diterbitkan pada tahun 1954 di Kahirah. Kemudian, kitab An-Najat. An-Najat ialah kitab yang merupakan kitab yang mengandungi ringkasan daripada kitab Asy-Syifa. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Sina untuk para pelajar yang ingin mempelajari asas ilmu hikmah. Selain itu, buku ini juga secara lengkap membicarakan tentang pemikiran Ibnu Sina. An-Najat terdiri daripada
3 bahagian iaitu logik, fizik dan metafizik yang dipersiapkan sendiri oleh Ibn Sina.